Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Hayati. Saya Cikgu Hayati, pensyarah matematik dari Kolej Vocational Kuala Kangsar, dan pada hari ini kita akan belajar matematik tajuk di dalam semester 4 SVM. Baiklah, dalam semester 4 SVM ada 3 tajuk. Yang pertama, penaklukan logik, yang kedua, graf gerakan, dan yang ketiga, matriks. Jadi untuk video pada kali ini kita akan tengok tajuk yang kedua. Jadi tajuk yang kedua adalah graf gerakan. Jadi jom kita tengok apa yang kita akan belajar dalam tajuk graf gerakan ni. Baiklah, dalam graf gerakan kamu akan belajar dua jenis graf. Okey, graf yang pertama adalah graf jarak masa dan graf yang kedua adalah graf laju masa. Jadi untuk graf jarak masa ni, okey, pelajar perlu tahu paksi mencancang iaitu paksi Y diwakili oleh jarak. Dan paksi mengufuk iaitu paksi X diwakili oleh masa. Dan kecerunan graf adalah menunjukkan kadar perubahan jarak terhadap masa. Jadi sebenarnya kecerunan graf ni adalah menunjukkan laju. Okey? Jadi laju sama dengan jarak per masa. Okey, jadi untuk graf jarak masa ni ada 3 bentuk situasi ataupun 3 bentuk graf yang pelajar perlu tahu berkaitan dengan graf jarak masa. Okey, jadi jom kita tengok. Okey, yang pertama, kalau pelajar nampak ada graf ni, untuk graf jarak masa, dia punya kecerunan dia macam ni, garis dia menaik macam ni. So, kalau garis ni menaik macam ni, ini menunjukkan suatu objek ataupun suatu kenderaan sedang bergerak ataupun sedang berjalan ke depan. Okey? Alright. Dan pada graf jarak masa, kalau dia melintang macam ni, so kecerunan dia kosong lah. Okey? So bila keadaan melintang macam ni, maksudnya suatu objek ataupun suatu kenderaan tu sebenarnya sedang berhenti. Okey? Dan kalau graf jarak masa, kita tengok kecerunan dia macam ni, negatif menurun macam ni. So bukan maksud tak ada kelajuan dia ada kelajuan, tapi kecerunan yang negatif ni, okey, kamu nampak garis dia menurun ni, itu menunjukkan dia sedang patah balik. Okey. So kita tengok satu soalan latihan untuk graf jarak masa. Okey. Ini soalan dia. Okey, ini adalah graf jarak masa, jarak dalam unit kilometer, masa dalam unit minit Okey, soalan. Rajah menunjukkan graf jarak masa bagi sebuah kereta. Okey. So graf ABCD di sini, ABCD. Okey, mewakili perjalanan kereta itu. Okey. So dalam graf ABCD ni ada menaik, okey, ada yang melintang dan ada sekali lagi menaik macam ni. Jadi ingat, menaik ni maksud dia dia sedang bergerak ataupun berjalan ke depan. Okey. Kalau melintang ni dia berhenti, dan kalau menaik lagi sekali maksudnya dia bergerak lagi, okey, dia berjalan lagi ke depan Okey. So kita tengok soalan A. Nyatakan tempoh masa kereta itu berhenti. Okey, jadi jom kita tengok kat sini seperti yang kita tahu tadi, yang cikgu terangkan, kalau graf melintang maksudnya menunjukkan kenderaan atau objek itu sedang berhenti. Jadi kita boleh take note kat sini lah. So di sini pada keadaan BC ni sebenarnya kereta tu berhenti. Jadi soalan tanya, nyatakan tempoh masa kereta itu berhenti. Jadi tempoh masanya adalah daripada sinilah minit yang ke-20, okey, sehingga minit yang ke-45. Jadi macam mana kita nak dapatkan tempoh masa? Okey, tempoh masa adalah, okey, kita ambil minit yang ke-45 tu. Okey, yang ini. Ni 45. So kita tolakkan dengan minit yang ke-20 ni. Untuk dapat tempoh masa di antara 20 minit, minit yang ke-20 dan minit yang ke-45 ni. So kita ambil yang akhir tolak yang awal Okey, jadi 45
tolak 20. So kita buat kat sini, tolak 20. So 45 tolak 20, kita akan dapat 25. Jadi 25 minit Okey, 25 minit tempoh masa kereta itu berhenti. Okey. Alright, jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, masih lagi graf yang sama. Tadi soalan A dia tanya berapa lama tempoh masa kereta berhenti, dan sekarang soalan B. Okey, kita tengok soalan B. Hitung purata laju dari A ke D. Okey, jadi dari A, okey, yang ni lah. Bermula dari sini kan? Okey, dan sampai sini D. Okey, kat sini. So, sekarang soalan minta kita hitung purata laju. Okey, purata laju. So, tadi kita dah tahu laju ni adalah jarak per masa. Okey, jarak per masa. Okey, jadi cuba kita tengok perjalanan daripada A, B, C, D ni, daripada A sampai D, bermula daripada sini kosong sehingga D. Kita tengok pada jarak. So jarak di sini adalah yang ini 72 km. So kita tuliskan dekat sini. Okey, kita tahu jarak dia dah, pada graf tu kita boleh terus tengok 72 km per, okey, jumlah masa yang diambil daripada A kat sini, okey, ni kosong, sampailah D, sampai ke minit 60. Jadi jumlah masa yang diambil adalah selama 60 minit. Okey, 60 minit. So 72 km iaitu jarak, dan masa yang diambil adalah 60 minit. Okey, jadi dia punya purata laju 72 km per 60 minit. Dan 60 minit ni kita tukarkan kepada unit jam. Okey, jadi kita tahu 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, jadi untuk 60 minit di sini, okey, dia dah jadi 1 jam. Okey, sebab 60 minit ni bersamaan dengan 1 jam. So 72 km per dengan 1 jam. Okey, jadi kita tukarkan 72 km per 1 jam. Okey, jadi bila kita nak tulis dalam bentuk jawapan akhir, so boleh jadi macam ni lah, 72 km per jam. Okey, so purata laju dari A ke D adalah 72 km per jam. Baiklah, sehingga setakat ini video pada kali ini. Untuk video yang akan datang, cikgu akan perbanyakkan lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan graf jarak masa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.